Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Mustaqim Azhar daripada daerah Jalan Tud, Pahang. Saya merupakan pemanah di bawah kategori lelaki bawah 18 recurve. Okey, yang pertama sekali saya akan terangkan dan tunjukkan gambar tentang alatan-alatan memanah. Okey, saya akan out frame untuk zoom. Okey, yang pertama sekali ialah handle atau riser. Handle atau riser ni adalah komponen paling penting kalau kita nak memanah. Handle yang saya pegang ni ialah bernama Winex. Okey, seterusnya plunger button. Plunger button ni fungsinya adalah untuk menyelaraskan arrow sama ada ke kiri atau ke kanan. Seterusnya ialah clicker. Clicker yang ada pada buku saya ialah besi, ada juga yang diperbuat daripada karbon. Yang tu agak mahal sikit. Fungsi clicker ni adalah untuk memegang atau menahan arrow jika membuat panahan, atau fungsi lain dia adalah memberikan isyarat untuk pemanah untuk melepaskan arrow. Contohnya apabila pemanah mencapai pada tahap full draw, clicker ini akan berbunyi dan menandakan untuk pemanah untuk melepaskan panahan. Seterusnya ialah arrow rest. Arrow rest ni akan digam pada handle di tempat yang bersesuaian. Fungsi ini adalah untuk meletakkan arrow lah ketika membuat panahan. Seterusnya adalah limb. Limb ni ada dua jenis, iaitu lower dan upper. Fungsinya lower dan upper ni untuk kita tentukan mana satu yang duduk pada bahagian atas handle atau bawah. Limb ni diperbuat daripada karbon. Saiz limb yang saya pegang ni ialah 6.6 inci dan berat ni ialah 36 pound. Seterusnya ialah side. Set yang ada pada saya ni ialah Shibuya. Set ni tempat untuk kita aiming. Set ni boleh dilaraskan sama ada ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan dan ke belakang, ke depan, untuk memudahkan kita perbetulkan panahan kita lah kalau kita silap kan. Okay. Seterusnya adalah string atau tali. Pada string ni ada knocking point untuk kita lekatkan knock untuk kita buat panahan, dan cara untuk kita bezakan sama ada yang mana satu atas atau bawah, kita tengok pada dia punya lubang ni. Kalau lubang ni besar, dia ada lubang besar atau kecil. Yang besar untuk dimasukkan di bahagian atas, yang bawah untuk dimasukkan pada bahagian bawah, pada bahagian lima. Seterusnya adalah arrow. Pada bahagian arrow ni adalah ada 3 bahagian, iaitu knock, shaft dan point. Shaft dan knock. Yang pertama sekali ialah shaft. Shaft yang shaft pada arrow saya ni ialah karbon. Yang nama dia ialah karbon Eastern Carbon Wine Spine 660. Ada juga shaft yang dibuat daripada aluminium. Kebiasaannya sekolah menengah rendah lah yang terpakai. Ini pula point. Point ini dibuat daripada besi. Fungsinya sebagai pemberat atau menstabilkan arrow ketika arrow dilepaskan. Ini pula fletches. Fletches yang saya pakai ialah spin wheel. Spin wheel ini dibuat daripada plastik lembut atau plastik lembut. Fungsinya adalah untuk melancarkan, meluruskan dan menstabilkan arrow ketika arrow ini dilepaskan. Okey, yang pada hujung sekali ialah knock. Knock ni dibuat daripada plastik yang akan digamkan pada bahagian belakang arrow dengan gam sekuat-kuatnya agar tidak tercabutlah ketika pemanah melepaskan arrow. Okay. Seterusnya adalah finger tap. Okay.
Tinted tag ni kebanyakannya akan dibuat pada kulit supaya tahan lama. Fungsinya adalah untuk kita melindungi jari kita daripada tali, daripada sebarang kecederaan lah, sebab mana kita bukan tarik sekali atau 2 kali, tapi banyak kali, jadi akan efekkan pada jari kita lah. Seterusnya ialah armguard. Armguard saya dah pakai, saya siap. Armguard ni dia dibuat daripada plastik dan ada yang dibuat daripada kulit. Fungsinya adalah untuk menyelamatkan kecederaan lah daripada tali. Biasanya mana akan mengalami kecederaan disebabkan tali terkena pada tangan. Jadi untuk elakkan itu kita akan pakai ni siap-siap. Seterusnya ialah chest guard. Chest guard saya dah pakai. Fungsinya adalah untuk melindungi dada daripada terkena tali, terutamanya bagi pewarna wanita. Fungsi lainnya juga adalah untuk mengelakkan tali terkena baju, terutamanya baju yang besar lah. Sebab kalau tali terkena baju, ia akan bagi kesan pada panah lah. Seterusnya ialah short stabilizer dan long stabilizer. Short stabilizer dan long stabilizer fungsinya sama, adalah untuk menyeimbangkan bow ketika pemanah sedang membuat panah atau tarikan lah. Seterusnya ialah V-bar. V-bar ni fungsinya adalah untuk menghubungkan short stabilizer dan long stabilizer. Seterusnya bawah ni pula ialah extender. Extendernya fungsinya adalah untuk menghubungkan handle atau riser dengan short stabilizer dan long stabilizer. Seterusnya ialah bow stand. Bow stand ni ada banyak jenis, ada banyak jenis nama juga, ada tinggi dan rendah. Dia terpulang kepada pemanah lah untuk pakai yang mana, ikut kesesuaian sendiri. Saya akan frame untuk kembalikan kepada biasa. Saya akan pasang bow untuk membuat teknik asas memanah dan membuat teknik sebanyak 5 kali. Sewaktu kita pasang, kita kena pasang betul-betul. Pastikan semua skru-skru atau komponen-komponen yang bersiko untuk rongga ni kita kena kemaskan, sebab kalau kita tengah tarik, kalau ada komponen rongga, dia akan bagi kesan pada panah kita atau buat rasa kita tak selesa untuk kita tarik. Jadi kita kena pastikan betul-betul lah, dia betul-betul ketat. Tentu dekat sini yang mana besar dan kecil untuk kita pasang atas atau bawah. Saya akan minta bantuan ayah saya untuk pasang bow. Lepas kita dah
Dah siap pasang tali, kita kena ukur guna T-roller. Kebiasaannya pemanah akan menggunakan bacaan 21 dan 23. Saya menggunakan bacaan 23. Okey, saya akan membuatkan asas memanah. Okey, yang pertama sekali berdiri tegak, hadap ke target. Yang kedua, masukkan arrow. Yang ketiga, masukkan 3 jari atau letakkan 3 jari pada knocking point. Dan tangan kiri yang memegang handle berada pada kedudukan 45 darjah. Okey. Yang keempat, tarik sedikit untuk bagi rasa tekanan pada tangan yang memegang bow. Yang kelima, tarik full draw. Yang keenam ialah anchor. Anchor pada tahap anchor ni atau pada bahagian anchor ni, tali mestilah selari atau selaras pada hidung, bibir dan dagu. Okey, selepas anchor kita perlu tahan dan aiming. Tahan dan aiming. Seterusnya ialah release dan follow through serentak. Okey, saya akan membuat tarikan sebanyak 5 kali. Okey, sekian, terima kasih.